Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. InsyaAllah pagi ini kita nak sambung kita sambung perbincangan pelajaran tafsir kita dari suratul Hashr, iaitu suratul Hashr ayat 14 Suratul Hashr ayat 14. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanah aw min wara'i judur ba'suhum bainahum shadid tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun kamathalil ladhina min qablihim qariba ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Ayat yang ke-14 mereka tidak akan memerangi, la yuqatilunakum jami'an, mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok, illa fi quran muhassanah aw min wara'i judur, ataupun dari sebalik judur, tembok ataupun dinding. Ba'suhum bainahum syadid, permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu sedangkan hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu kerana sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Kamathalil ladzina min qablihim qariba, mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Kamathalis syaitan idh qala lil insani kfur. Jadi pujukan orang-orang munafik itu seperti pujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tak kala manusia telah menjadi kafir, maka syaitan berkata pula, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Itu ayat 14 hingga ayat 16 ni. La yuqatilunakum jami'an mujtami'ina liqitalikum. Jadi golongan Yahudi tidak akan memerangi kamu semua dalam keadaan mereka bersatu padu, illa fi quran muhassanah ay fi durub wad duar, kecuali di dalam kampung yang muhassanah, yang berbenteng, yang ada pagar, yang selamatlah, iaitu dalam durub wad duar, mana dalam kawalan dan juga dalam kota-kota. Au min wara'i judur, ataupun di sebalik tembok ataupun dinding yang tinggi, ay min khalfil hitan allati yastatiruna biha lijabanihim wa rahbatihim. Jabanun, pengecut. Jadi maksud au min wara'i judur ataupun bermula pada illa fi quram muhassanah au min wara'i judur, maksudnya dari min khalfil hitan, dari sebalik dinding tembok, yang mana mereka boleh berlindung di sebalik tembok itu.
kerana pengecutnya mereka dan kerana takutnya mereka. Jadi nak berhadapan dengan orang Islam ni secara berdepan, bertatap wajah ini mereka tidak berani. Kecuali dalam keadaan mereka fikir keadaan mereka itu selamat, seperti di sebalik tembok dan sebagainya. Mana kita tak nak pergi lagu, mana di sebalik tembok ada guna anak panah, guna lembing gitu. Nak secara guna pedang, secara bersemuka, menghadap ni bertatap wajah ini mereka tidak berani. Yang mana dalam ayat ini Allah gambarkan sebenarnya golongan kafir itu dia takut. Kalau dia walaupun dia masuk berperang, mana sama berlaku peperangan, tetapi hakikat jiwa mereka itu tidak seperti jiwa umat Islam. Orang Islam lagi perang dengan sepenuh hati, yang didorong oleh keimanan dan nekat untuk mati syahid. Sehingga kalau kita tengok slogan mujahidin kan, matlamat kami ke dia jihad, jihad. Cita-cita kami. Mana cita-cita tu jihad, mati syahid. Bila kata jihad ni mana mati syahid lah. Tu. Apakah golongan Yahudi, golongan kafir ni begitu juga? Tidak. Mana dia berperang itu kerana dia nak meneruskan kehidupan. Tapi orang Islam perang ni dengan maksud nak mati syahid. Nak mati syahid. Sudah tentunya semangat mereka akan berbeza, kerana matlamat mereka berbeza. Ini Allah perjelaskan biar orang Islam ni dia faham. Seperti kita tengok orang kafir lah ni lah, dia perang memang sanggup mati juga kira-kiranya, tetapi tak serupa tu, tak sama, tak mungkin sama. Ni berdasar ayat ni. Sebab apa? Takkanlah orang kafir tu niat nak pergi perang, niat nak mati. Tak. Dia tidak niat nak mati sebenarnya. Kalau mati pun sebagai nak tunjuk dia ni nilai patriotisme sekarang tu ya. Orang Islam ni tidak. Lebih lagi daripada tu. Itu nak ayatnya, walaupun nampak sama-sama berperang, sama-sama menghunuskan senjata, tetapi keberadaan jiwa umat Islam itu dia tidak sama. Ba'suhum bainahum syadid. Bahkan ba'duhum ghalizu fadhin ala ba'dhin. Sebahagian mereka itu sangat jelek, sangat marah, mempunyai perasaan yang keras sesama mereka. Ini sifat orang Yahudi. Tahsabuhum jami'an, kamu menyangka mereka bersatu, wa qulubuhum syatta, sedangkan hati-hati mereka berpecah belah. Ai inna ijtima'ahum innama huwa fi zahir, sebenarnya kesatuan mereka itu hanya pada zahir sahaja. Perpaduan mereka itu hanya pada zahir sahaja sebenarnya. Ma'a takhalufi qulubihim fil batin, sedangkan hati-hati mereka pada kenyataannya, pada batinnya adalah takhaluf, berpecah-pecah, berbeza-beza, tidak sama. Mukhtalifatu araihim wa ahwaihim, dan berbeza pula pandangan dan kehendak mereka. Kehendak mereka, hawa nafsu mereka berbeza. Ini sebagai suatu pernyataan hakikat. Dalam peperangan umat Islam dia kena ada. Jadi perbezaan yang amat ketara antara jiwa umat Islam dengan jiwa orang kafir dari segi menghadapi situasi perang itu. Dia tidak sama. Kenapa berlaku begitu? Kenapa Allah sebut begitu? Mana Allah sebut berdasar pada ayat Quran ni dengan menggunakan firman dia dalam ayat Al-Quran ni, bahawa kafir itu sebenarnya begitu kedudukan hati dia. Sebab apa? Sebab dia, asas dia seperti kita umat Islam ni disatukan di atas satu akidah. Bila kata satu akidah, bukan sekadar umat Nabi saja satu akidah, daripada Nabi ada sampai pada umat Nabi Muhammad, sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidahnya sama. Itulah lambang kesatuan yang sebenar. Mungkin dari segi fik, dari segi syariat itu berbeza-beza, dari segi akhlak mungkin ada beza, di cara memahami, tapi akidah sama. Akidah sama. La ilaha illallah itu sama. Muhammad Rasulullah tu mungkin berbezalah berdasar pada nabi-nabi itu, tetapi dari segi akidah asasnya, prinsip mula-mula satu, kul huwallahu ahad itu sama. Jadi umat Islam bersatu di atas itu.
Tapi orang kafir ni tidak. Setiap ajaran mereka tu mempunyai konsep akidah yang berbeza-beza. Jadi mana mungkin mereka boleh bersatu seperti bersatunya orang Islam? Hal tu Allah nak ayatnya. Jadi kamu kena ingatlah, di situ tu, dari sudut tu hakikatnya kamu sudah mened dah tu. Kamu sudah mened dah dari sudut tu. Tu. Jadi walaupun zahir nampak mereka bersatu, sebenarnya tidak. Kita umat Islam ni dia bersatu kerana semuanya bergantung pada Allah. Supaya kafir lah ni. Ana yakin dan melalui buku-buku yang anda baca lah, orang kafir sekarang ni nampak hebat, nampak berani, tak, kerana dia bergantung dengan senjata dia. Orang kafir lah, dia bergantung dengan senjata dia. Kerana dia telah kita kata sudah beri taklimat, sudah dimotivasikan bahawa senjata kita paling kuat, kita paling berkuasa, maka dia jadi berani. Itu bukan atas dasar keimanan. Dan umat Islam pergi tu, mujahidin, tak kira lah di Afghanistan ke, di mana ke, di Palestin ke, dia pergi dengan keyakinan kepada Allah. Sebab kalau nak kira dengan senjata, tak padas sikit rabuk nak lawan. Tapi kenapa sanggup berhadapan dengan kereta kebal, dengan senjata-senjata berat, senjata canggih itu? Kerana dia pergi atas dasar keimanan. Tapi orang kafir tak. Orang kafir tidak. Dia bergantung dengan maliyah, kebendaan dia, kekuatan senjata zahir dia tu. Orang Islam tidak. Kekuatan kita adalah dari segi akidah. Walaupun senjata tidak sekuat mereka, maka sanggup juga lawan. Kenapa? Kerana yakin kepada Allah. Sebab dia kata kalau mati pun mati syahid. Hak mati syahid ni besar mati syahid ni. Kalau nak kira wali taraf tinggi lah. Tu. Jadi Allah sebut zalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Jadi tidak bersatunya hakikat mereka itu kerana mereka tu kaum yang tidak dapat memahami hakikat sebenar. Agama ni apa dia? Mereka tak faham. Walau aqilu, kalaulah mereka faham, la'araful haqqa, pasti mereka akan menyedari yang mana benar. Pasti mereka akan memahami kebenaran itu. Tapi oleh kerana mereka tak mikir, tidak memahami dengan dalam, maka mereka tak faham. Kalau mereka memahami, pasti mereka kenal yang mana benar itu. Wattaba'u, dan mereka akan ikut kebenaran itu. Fatawahhadu wa lam yakhtalifu, maka mereka bersatu dan mereka tidak berpecah belah. Ini dalam ayat 14 ni Allah SWT sebut para orang Islam. Kena ingat orang kafir tu, kalau kita kata dia nak bersatu lah, ni dari segi psikologi lah. Kita kata orang kafir nak bersatu atas dasar dia. Atas prinsip apa dia nak bersatu? Prinsip akidah dia pun tak betul. Sebenarnya kita katalah, dia kata betul. Kita kata. Jadi satu kelompok, satu bangsa yang berpegang kepada satu ajaran yang salah, sebenarnya dia tidak kukuh. Tidak urwatul wuthqa tu. Tidak berpegang kepada tali yang kukuh, tidak. Sebenarnya hakikat. Yang ke-15, kamathalil ladzina min qablihim min kuffaril musyrikin. Jadi perbandingannya, kamathalil ladzina min qablihim qariba. Jadi perbandingan seperti orang-orang yang sebelum mereka, yang tidak jauh daripada mereka. Jadi maksud alladzina min qablihim, mereka itu seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka. Orang Yahudi dulu. Ni cerita ni orang Yahudi di zaman Madaniyah, zaman kerajaan Madinah, kerajaan Nabi. Orang Yahudi sebelum mereka, tapi tak jauh lah, sebelum sikit daripada mereka. Orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk. Zaqu wa bala amrihim walahum azabun alim. Mereka telah merasai bala amrihim, betapa kecamuknya, betapa tidak seimbangnya kedudukan mereka. Kesan daripada perbuatan mereka tu, mereka merasai buruk, dia punya implikasi tu. Walahum azabun alim, dan mereka lah orang yang mendapat azab yang sangat pedih. Jadi kamathalil ladzina min qablihim min kuffaril musyrikin, dari kalangan kuffar musyrikin. Supaya Yahudi ni pun hakikatnya dia musyrikin juga. Yahudi ni sebenarnya macam-macam dia anggap Allah ni dari segi akidah Yahudi ni sendiri.
Seperti Kristian, kalau Kristian syirik dia tu pada Nabi Isa. Golongan musyrik, golongan Yahudi ni syirik dia tu kerana apa? Kerana dia bui sifat-sifat Tuhan kepada rohban, kepada pendeta-pendeta dia. Itu antara. Qariba yakni fi zamanin qarib, pada zaman yang tidak jauh. Zaqu wa bala amrihim ay su'u aqibati kufrim, mereka telah merasai buruk, kesan buruk akibat kekufuran mereka di dunia ini. Biqatlihim yauma badrin, dengan terbunuhnya mereka pada pertempuran Badar. Wa kana dhalika qabla ghazwati Bani Nadir bi 6 ashhur, yang mana peperangan Badar itu berlaku sebelum peperangan Bani Nadir lebih kurang 6 bulan. 6 bulan selepas berlaku peperangan Badar itu, maka berlaku pula Ghazwah Bani Nadir. Tu seperti mana disebut di sini. Jadi nak tengok tu lah lagu mana fenomena peperangan Bani Nadir tu, boleh rujuklah dalam kitab sirah. 6 bulan saja. Jadi ayat ni seolah-olah nak menyedarkan orang-orang Yahudi di Madinah bagaimana telah berlaku kepada pembesar-pembesar Quraisy di Mekah dalam peperangan Badar itu. Kepala dia sendiri mati dalam keadaan hina, Abu Jahal itu. Dan tokoh-tokoh besar Mekah pada waktu itu yang kufur kepada Allah, ramai yang terbunuh dalam medan Badar itu. Kamu tak tengok lagu mana yang jadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni sebagai nak memperingatkan kepada golongan kafir ini. Apakah kamu akan jadi begitu? Mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Orang Islam ni dia ada konsep syahid. Kamu tidak ada konsep syahid itu. Mana orang Islam dari segi akidahnya, sumber dia adalah Quran. Kamu pun tahu bahawa Quran itu bukan ciptaan manusia. Tu. Jadi perkara itu dia bermain. Sebenarnya kok mana dia akan pergi pada Quran lah. Jadi orang Islam bila dia cakap, kita ni, kita bercakap begini, kita bertindak begini, semuanya kerana Quran. Quran itu benar. Jadi kalau kamu, tindakan kamu, niat kamu, tujuan kamu buat satu tu atas asas apa? Asas kitab suci, kitab ke dia? Kitab Injil. Mana asalnya? Ada Injil dalam bahasa Arab? Tak ada. Injil bukan dalam bahasa Arab. Mana Injil kamu tu sudah Injil yang tidak original, yang tidak asli. Jadi pegang kepada sesuatu yang tidak asli ni, dia tidak sekukuh kita pegang dengan yang asli tu, yang original. Itu nak ayat kekuatan Quran besar sangat. Itulah kunci umat Islam sebenarnya, Quran itu sendiri. Quran itu sendiri pun bermakna makruh. Sebab tu kalau tak baca Quran ni tidak menasabah lah kita sebagai pengaji, orang yang ngaji agama ni. Dia kena baca sok. Nak baca sok khabar, baca lagi, tapi Quran tak boleh tinggal tu. Quran tu tak boleh tinggal. Yang ke-16, kamathali syaitan idh qala lil insan ukfur, bandingannya seperti syaitan. Ataupun kamathali syaitan, bandingannya seperti syaitan ketika syaitan memujuk manusia supaya manusia jadi kafir. Dia kata ukfur, kafirlah. Jadi bandingan kamathalil ladzina min qablihim, bandingan orang-orang sebelum mereka dari kalangan kufar musyrikin hak Mekah tu, sepertilah bandingannya seperti syaitan. Serupa syaitan ketika mereka memujuk manusia supaya jadi kafir itu. Serupa. Mana orang kafir, seperti mana syaitan, khija dia tak ada. Khija dia hanya melalaikan manusia, memesonkan manusia supaya manusia jadi hamba kepada dia, tidak menjadi hamba Allah, supaya manusia jadi kafir. Itu tugas satu ya, tugas syaitan. Tak ada khija lain dia. Seumur hidup dia, sepanjang masa kerja dia memikir lagu mana nak suruh manusia ni jadi sesat, talak, lalai, tidak ingat kepada Allah. Itu saja kerja dia. Jadi Allah kata supaya orang kafir. Sebabnya orang kafir Mekah ni, Bapak Abu Jahal, dia mikir 24 jam nak buat lagu mana. Siapa dalam riwayat, kalau kita baca sejarah, Popo dia peneng, dia kata kita tergendala kerja kita tak fikir ke Muhammad ni. Siapa dia kata begitu?
tergendala kerja kita. Sebab apa? Soal 24 jam dia fikir nak sekat lagu mana gerak ke dakwah yang dibawa oleh Muhammad. Tu. Sebab tu popok dia kalau popok dia lalal lah, popok dia duk mikir kena nega saja, tak mikir cara kena supaya nak sekat gerak ke dakwah Muhammad ni, popok dia marah. Mu ni lalal ni, ghafilun popok mu ni. Apa ghafilun tu? Sebab tak mikir nak sekat Muhammad itu. Jadi makna seolah 24 jam minda dia arahkan ke arah bagaimana strategi yang kita nak guna untuk sekat dakwah Muhammad. Jadi sport syaitan banding dengan dia sport syaitan. Ay mathaluhum fi takhadhulihim wa adami tanasurihim kamathal syaitan lil insan aghrahu bil kufri wa zayyana lahu wa hamalahu alaih. Bandingan mereka, siapa dia mereka tu? Kuffar Quraisy, kuffarul musyrikin, fi takhadhulihim, dari sudut hinanya mereka. Takhadhul dari segi hinanya mereka. Wa adami tanasurihim, dan dari sudut tanasurihim. Apa ni? Tanasur. Apa ni? Daripada Nasara tu. Dari segi tulung-melurung mereka tu, sport syaitan ke dia pakat juga. Kadang-kadang syaitan pun dia tak agak seorang. Dia ni lebam nah, dia ni orang alim ni. Tak agak kawan nak pergi serai. Demo pergi serai dia dari sudut keluarga dia. Demo pergi. Kawan serai dia dengan guna saing-saing dia. Makna dia pakat tulung-melurung. Sport syaitan orang kafir pun gitu juga. Demo masuk ke isteri dia, nak usul sesak ni. Hak ni masuk ke saing dia, hak ni masuk ke anak dia. Demo dengan dia diri. Tu. Mana syaitan pun dia ada strategi dia juga. Dia ada planning dia juga. Supaya kafir Quraisy lagu tu lah juga. Apa syaitan? Bagaikan syaitan yang sentiasa memujuk manusia. Aghrahu, syaitan itu melalaikan manusia, memperdaya manusia supaya jadi kufur. Dan syaitan menghiasi kekufuran itu. Dia jadi nampak comel bagai kufur tu. Hak bagai kafir, bagai boleh merosakkan akidah, jadi nampak cantik, nampak betul. Tu hijab syaitan. Memang hijab dia. Wa hamalahu alaih, dan syaitan mendorong manusia supaya melakukan perkara-perkara yang boleh membawa kepada kufur itu. Tazyinus syaitan, tazyinus syayatin. Mana syaitan buat jadi nampak comel. Bagai tu tak comel. Bagai tu huduh tak huduhnya boleh menyebabkan jadi rasa tauhid tu. Tu nak ayat huduhnya. Tapi syaitan buat jadi nampak comel. Sebab syaitan mari dia nak goda orang alim nak. Dia nak merosakkan orang agama, dia mari dengan pakai serban juga. Syaitan ni dia mari dengan pakai jubah juga. Sebab apa? Sebab hak dia nak serai ni, hak dia nak ganggu ni, orang yang rapat dengan Tuhan kira-kiranya. Orang alim, orang ada ilmu, orang boleh baca kitab, dia mari dalam bentuk tu juga. Tu dia panggil talbisu iblis tu. Apa ni kita kata pencemaran, pengkeliru kalau dia panggil, pelik punya bahasa. Jadi keliru, jadi kesamaran tu dia buat tu dalam bentuk bukan orang jahil, orang yang alim pun kadang-kadang keliru. Tu cara syaitan. Falamma kafara, bila mana manusia menjadi kafir, yakni bila berjaya dia mengkafirkan manusia, dan manusia telah jadi kafir dengan sebab syaitan itu, maka syaitan itu kata, inni bari'um mink, aku tak ada sakut paut dengan dia. Dia kata gitu. Ni di hari akhirat. Dia tak mengaku dak, tak sabit kita royak, kita royak dah, dia terima nak wan no. Kita pun tidak duduk sungguh mana. Dia naknya tak sabit kita. Bari ummik ni makna kita tak ada terlibat dengan dia. Dia jadi kafir tu, hak tu sendiri dia tu, tak terlibat kita. Syaitan. Falamma kafarul insan mutawa'atan lisyaitan wa qabulan litazyinih, bila mana manusia jadi kufur mutawa'atan lisyaitan, kerana taat kepada syaitan, wa qabulan litazyinih, dan kerana menerima penghiasan yang dilakukan oleh syaitan itu, qala syaitan, maka syaitan berkata, inni bari'um mink, sesungguhnya aku tidak ada hubung kait dengan kamu.
aku berlepas diri daripada kamu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Syaitan pun kata aku pun takut Tuhan juga. Nah, syaitan pun kata gitu. Aku takut Tuhan juga. Aku takut pada Tuhan yang mengurus alam semesta ini. Tuhan Rabbul Alamin. Hadza min qawli syaitan ala wajhi tabarri minal insan. Inilah bentuk kata-kata syaitan yang menunjukkan bagaimana syaitan berlepas diri daripada manusia. Ini perkara ni berlaku di hari akhirat. Di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila para malaikat tanya, mu kah hak Jesus menyesatkan manusia? Tak dia tu. Kita banyak kerja tak ada cara tu. Seolah-olah gitu. Tak ada dia, tak ngaku dia, padahal dia lah. No. Nama lagi syaitan. Barang punah daripada ujung kaki sampai ujung rambut tu. No. Tapi manusia tak sedar. Bapa tak sedar sebab Allah uji manusia dengan musuh yang tak nampak tengok. Dengan musuh yang gaib. Tak nampak. Kalau nampak tu senang boleh kira sikit. Ni tak nampak. Dah lah tak nampak, cerdik pula tu. Muka bakar tak mampu daripada zaman Nabi ada lagi. Dah bobok dia tu. Tu. Dan syaitan ni dia beranak sama dalam riwayat sebut syaitan. Dia ada institusi, dia ada maktab dia je bahagian latihan. Dia ada tempat pengajian, tempat pendidikan dia lagu mana nak tu. Dalam hadis kan sebut dia markah dia di tengah laut. Dalam hadis yang sahih disebut. Situ tu tempat dia punya ibu pejabat dia ni. Syaitan ni. Dia kena buat laporan sama tu. Dia tak hari laporan. Dia kena hantar laporan. Lagu mana? Bahagia. Dia pun ada kerajaan dia juga. Bukan kerajaan langit, kerajaan laut. Kan digambarkan dalam hadis kalau dia gagal setiap hari dia kena buat laporan. Bila dia gagal menyesatkan manusia, manusia tak ikut dia, bila manusia pergi pada sunnah Nabi, maka dia kalah. Bila dia kalah kelik, dia jalan dia pergi ke markah dia. Markah dia di tengah laut tu, pergi tukuh kekek dalam hadis sebut. Monyok payah ketik tengah awak. Pergi apa tu? Dia gagal hari ni. Dia gagal. Tu disebut dalam hadis. Tu syaitan. Tapi kalau hak berjaya ke, gebeng jalan balik ke markah dia tu tak. Tu maknanya dia berjaya. Begitulah gambaran dalam hadis Nabi SAW. Maknanya syaitan ini dia tidak kuat sebenarnya. Tapi kadang-kadang dia menang kerana manusia tu lemah sangat. Bukan kerana dia tu kuat. Dia tu kuat. Bila kita belajar hadis, kita akan nampak lah. Mana nak lawan syaitan ni, dia tak boleh. Dia memanglah kita nak lawan syaitan tak mampu dengan semata-mata akal kita. Dengan semata kekuatan cerdik kita tak mampu. Kita kena guna agama. Kita kena guna agama. Baru kita boleh lawan syaitan ni. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Seterusnya ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Fakana 'aqibatahuma annahuma fin nar khalidina fiha wa dhalika jazaa'uz zalimin. Maka adalah kesudahan kedua, fakana 'aqibatahuma. Maka kesudahan keduanya, bahawa sesungguhnya keduanya finnar, masuk ke dalam neraka, khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka. Wadzalika jazaa'uz zalimin, demikian itulah balasan kepada orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Zalim sini maksudnya menganiaya diri mereka sendiri. Ai ittaqu iqabahu bi fi'li ma amarakum bihi wa taraka ma nahakum anhu. Tu lain tu ayat 18 tu. Tu ayat 18. Jadi fakana akibatahuma annahuma finnar khalidina fi wa dzalika jazaa'uz zalimin. Jadi akhir sekali syaitan dengan manusia ni sama-sama masuk neraka. Boleh jadi kekal. Kalau dia melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia syaitan ni memang iblis, syaitan ni memang kekal dalam neraka lah. Tapi kalau manusia ikut dia pun jadi kekal juga. Dah tu dia naknya. Supaya atas dunia lah manusia ni, kalau dia buat dosa seorang, mana lebih baik dengan dia pakat buat dosa. Mana kalau aku masuk je pun masuk ramai-ramai. Lebih baik masuk seorang
orang sedih kat dia. Nah, kalau umum masuk aku pakak masuk jemaah, masuk je secara berjamaah ni nak. Dia tahanlah sikit. Gitulah kira-kira syaitan. Maknanya dia telah berjanji dengan Tuhan, dia kata dia nak masuk neraka bersama manusia. Biar puas hati, masuk neraka biar puas hati. Seolah-olah begitu. Jadi kenapa Allah sebut benda ni? Nak supaya kita sedarlah. Mana Allah rakyat dah hijab musuhnya siapa dan bagaimana target musuh tu terhadap manusia. Dan syaitan ni target dia manusia je dia target. Dia tak target kambing ilmu. Dia hanya target manusia je. Jadi Allah rakyat awal-awal lagi dasar pada ayat Quran ni. Kena beringatlah. Syaitan tu jin lagu tu. Lepas tu dalam Quran pun ada sebut bahawa jiwa manusia ni la ammaratun bisu, memang dia cenderung kepada perkara buruk. Sebab syaitan lah duduk sentiasa menghembuskan yuwaswisu fi sudurin nas tu. Allah sebut dah. Mana Allah sebagai yang menciptakan jin, syaitan sendiri, iblis, kita, Allah sebut dah. Kita kata dah apa ya Allah tidak sekat kita ni kan lemah. Nah. Apa ya Allah biarkan. Allah ayat dah tu pun. Tabarakalladzi biyadihil mulk alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqa sab'a samawati, seterusnya lah. Ayat pertama tu Allah buat liyabluwakum, Allah nak tengok, nak uji kamu. Ayyukum ahsanu amala, di kalangan kamu ni hak mana melakukan amalan soleh. Jadi kalau kita nak mengelakkan untuk supaya jadi ada benteng, ada pagar maya lah dalam diri kita supaya tidak diganggu oleh syaitan, kena sentiasa melakukan amal soleh. Sebab tu amal soleh ni kalau ada buat selalu, tak kira lah. Dalam hadis lain disebut banyak lah. Salah satu perkara yang boleh menyekat gangguan syaitan juga sedekah tu lah. Sedekah. Nah, sedekah tu sebenarnya dia merupakan senjata untuk menyekat gangguan syaitan. Sedekah tu sendiri. Sedekah tu besarlah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan hendaklah sentiasa memperhatikan, wal tanzur, dan hendaklah sentiasa memerhatikan nafsun, apa yang telah memerhatikan apa yang telah diperbuatnya. Wal tanzur nafsun, nafsun si maknanya manusia. Hendaklah setiap diri manusia lah, setiap orang kena perhati. Wal tanzur, kena ma qaddamat lighad, apa yang dia akan buat esok. Besok sini ni besok bukan esok. Apa ma qaddamat, kalau anak nak terjemah bahasa kata, dia kena ingat dia nak atas ke dia di hari akhirat. Sekarang ni dia duduk atas dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat kita bercucuk tanah. Hasil dia kita akan dapat di hari akhirat. Jadi nak tanah ke dia, nak ambil hasil, mesti kena tanah benih yang baik untuk dapat hasil yang baik. Mana tanah tu maknanya kerja, amalan. Kena fikir nak buat ke dia amalan yang kira-kiranya boleh hantar dalam bentuk pahala ke hari akhirat. Itu maksudnya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ghad tu, ghad kita kata esok. Kiamat dia tak lambat lagi. Siapa dia kata lambat? Nah, mana Allah SWT guna bahasa balaghahnya seolah kiamat supaya esok dah. Maknanya jangan lepas peluang, jangan lalai lah. Jangan ditangguh lah, sebab seolah esok dah nak kiamat. Tu gambar Quran tu. Jadi kena fikirlah, esok ni kita nak atas kepada dia. Tarikh akhir dia, dah esok deadline dia. Seolah-olah gitu. Kita tengok bahasa Quran. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu semua kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Ini mana bahasa peringatan. Kena takut Tuhan lah, sebab Tuhan tahu. Boleh jadi orang lain tak tahu. Boleh jadi zahir kita nampak seseorang itu buat amal soleh, tapi sebenarnya dia buat amal talih, bukan soleh talih. Amalan yang jahat. Soleh ni lawan dia talih, guna ta. Talih ni mana buruk lah, amalan yang buruk. Allah Maha tahu. Jadi hak ni sebagai nak memperingatkan umat Islam, kalau buat sesuatu kena ingat Tuhan Maha tahu. Mak tak tahu, cikgu tak tahu, bini tak tahu, tok lelaki tak tahu, tapi Allah tahu. Kena buat molek. SPRM tak tahu. Nah, pak mana habis tinggal tabung. Nah. Pak mana habis? Allah Maha tahu. Nah, Allah Maha tahu. Kering-garing pita kita. Nah,
Pasal mana habis? Allah Maha tahu berat tu. Sebagai seorang pemimpin, nah, tak kira lah pemimpin pergi kat mana untuk ngulu ke apa. Semua Allah tahu. Kena ingat. Sebab tu untuk supaya manusia selamat, dia kena ada sifat ittaqullah. Sebab itulah ulama-ulama sebut nak jadi pemimpin ni sifat yang paling kena ada ittaqullah. Takut Tuhan. Tak ada hal tu punah jalan habis. Tak ada hal tu rosak hidup manusia. Sebab kalau dia takut pada manusia, dia tidak bersama manusia sama. Dia takut ke mak dia tidak duduk dengan dia sama. Tapi kalau takut Tuhan, Tuhan di mana-mana saja. Tuhan Maha mengetahui maksudnya. Tak kira, Tuhan sentiasa bersama dia. Bila dia takut Tuhan, dia akan bersifat istimrar, sentiasa. Tu. Sebab tu dalam Quran ni banyak sebut ittaqullah. Ittaqullah ni cukup banyak, dan yang semakna dengan ittaqullah tu cukup banyak dalam Quran. Misalnya ayat ini, ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Kita kata dah beriman dah, tak bertakwa lagi. Beriman dah itu, dah orang beriman apa ada yang perbuatan dia tidak menunjukkan dia takut pada Allah. Kalau tanya dia kata takut, orang curi tu takut Tuhan. Sebab tu dia tidak mentar dengan Tuhan, cuma dia curi. Takut sini, sebab tu ulama kata ittaqullah sini apa dia maksudnya? Jaga diri kamu daripada azab Allah. Salah satu makna ittaqullah. Ittaqullah banyak makna ta'rif ittaqullah ni. Ta'rif yang paling popular imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Itu ta'rif yang paling jami'. Makna bertakwa ni kita ikut segala yang Allah suruh, dan dalam masa yang sama menjauhi segala yang Allah larang. Itu ta'rif yang paling jami' dan mani', yang paling lengkap. Tapi salah satu makna ittaqullah ke apa dia? Jauhilah, buatlah amal soleh, taqarrublah kepada Allah. Kerana dengan taqarrub kepada Allah, maka kamu akan jadi dekat kepada Allah. Sebab tu ulama pun sebut dalam kitab, kita boleh baca kat jumpa lah. Ittaqullah dengan erti rapatkanlah, dekatkanlah diri kamu kepada Allah dengan melakukan taqarrub ila Allah. Dia taqarrub ila Allah, buat amal soleh. Takut pada harimau, kita lari sejauh-jauhnya, bukan pergi sedekat-dekatnya. Takut ke buaya tak tahu orang lain sedera. Takut ke harimau, tak pergi dekat. Sebab kita tahu dah harimau ni lagu mana, kita kenal. Terbagi kat dia, tinggal sikit lah kita. Tapi Allah ni kalau orang betul-betul kenal Tuhan, dia jadi takut Tuhan. Tapi takut Tuhan ni beza dengan takut kepada harimau tu. Takut kepada Tuhan, kita akan berusaha melakukan amalan supaya kita ni dekat dengan Tuhan. Itu beza. Beza. Sebab tu dia sebut sini ittaqu iqabahu, takutlah kepada azab seksaan Allah dengan cara melakukan ma amarakum bi, dengan cara kamu lakukan semua perintah yang Allah perintahkan, dan kamu meninggalkan semua yang Allah larang kamu dari melakukannya. Itu makna ittaqullah. Itu maksud ittaqullah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap manusia itu melihat apa yang dia akan kirim hari akhirat. Dia nak lakukan untuk dia kirim sebagai pahala di hari akhirat. Gapo dia kena buatlah sebanyak-banyaknya tu. Kerana itulah kira-kiranya perkara itulah yang menjadi pertimbangan Allah untuk Allah selamatkan manusia daripada azab dia. Walaupun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini berdasar pada ilmu akidah yang kita belajar bahawa kita ni masuk syurga ni sebenarnya bukan kerana amalan kita. Kita masuk syurga ni kerana rahmat Allah. Tetapi nak dapat rahmat Allah tu dengan cara mana? Dengan cara ikut hak Tuhan suruh. Dengan ikut hak Tuhan suruh. Nak capai redha Allah ni lagu mana? Dengan ikut apa yang Tuhan suruh. Dia atas Nabi nak ayat gapo dia nak, gapo dia tak si. Itu bahasa mudah. Tujuan apa Allah turunkan Nabi dan Rasul? Mubasyirin wa munzirin. Mubasyirin tu mana nak ayat gapo dia hak Tuhan suka. Hak benda-benda yang kira-kiranya kalau buat masuk syurga. Gapo dia kira-kiranya kalau buat masuk neraka. Nabi nak ayat tu. Tu. Litanzura ayya syai'in, supaya engkau dapat melihat apakah perkara yang qaddamta
yang kamu telah lakukan daripada berupa amalan-amalan untuk hari kiamat. Jadi wal tanzur ma qaddamat lighad itu maknanya kamu kena perhati, kamu kena tengok, kena tinjau, kena analisa setiap amalan yang kamu buat tu, biar dia boleh hantar untuk hari akhirat sebagai pahala. Apa saja yang kita buat. Itu maksud dia. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Saya ulang beberapa kali. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu buat. Takut pada Allah. Jadi ittaqullah ni merupakan satu, dia panggil muraqabah. Kalau kita sebut dalam bahasa syariat ni panggil muraqabatullah. Bila seseorang itu melakukan amalan kerana takut, kerana patuh syariat, maka dia akan mari satu nilai, dia panggil muraqabatullah. Muraqabatullah ni perasaan, manusia sentiasa berasa Allah melihat dia. Dalam hadis tu kan, nah, hadis Jibril tu, mal ihsan, apa itu ihsan? Al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Makna ihsan ni kamu beribadat seolah-olah kamu nampak Tuhan. Seolah-olah, bukan nampak sungguh. Orang kata nampak sungguh dah tu. Cakap atas pemotor dia tu. Misalnya kata dia nampak sungguh, rosak akidah. Kapis lalu. No. Saya nampak. Metai lah sebab kali gaduh nak pergi klaim kali. Singoh metai. Kata tak? Oh pun yang ni. Ada. Saya sebut tu bukan saja ada jaga sesak di Kelantan. Dia nampak sungguh Tuhan. Dalam hadis tu kata seolah-olah ya, dia nampak sungguh. Sehingga dia lukis gambar Tuhan. Ngaji Mesir ni Saklami pernah menjadi ustaz saya dulu, mengajar saya di sekolah. Apa jadi sesak tu? Ikut tarikat. Itulah ikut tarikat. Orang suruh ikut tarikat Nabi tak sih. Nah, dia ikut tarikat hak tidak Nabi. Sangat sedih sungguh saya. Dia baik. Orang Kelantan kita Saklami mengajar sekolah harap. Dia pernah mengajar di MPI, isteri dia mengajar. Isteri dia sebut perempuan haid kena semaya. Kena semaya perempuan haid. Dah Quran boleh baca. Semaya pun boleh. Tengok. Padahal hak khilaf ni baca Quran. Semaya tu tak ada khilaf, ijma'. Siapa ulama kata, siapa dia kata perempuan kena semaya boleh rosak akidah. Kafir tu. Hak tu tak ada khilaf. Wallahualam isteri dia, tapi masuk jail lah isteri dia tu. Dia mati. Nama Zakaria dia. Zakaria. Dia boleh lukis sama Tuhan. Dia lukis sama Tuhan. Na'udzubillahi min zalik. Orang royak seolah-olah nampak, dia nampak sungguh. Punah selalu. Fa illam takun tarah, kalau kamu tidak boleh buat seolah-olah nampak Tuhan, fa innahu yarak, yakinlah sesungguhnya Allah Maha melihat kamu. Bila kita mari perasaan lagu tu, dia jadi molek selalulah. Kita nak buat sesuatu pun jadi takut sebab kita rasa Tuhan tu tengok. Supaya seorang anak dia tengok, dia rasa mak dia duk tengok dia tak buat benda tak molek. Ataupun seorang anak murid dalam kelas dia tengok CCTV, kata dia ustaz dia duk tengok dia melalui CCTV, pada ustaz dia pakai main di mana lagi lah. Tapi sebab dia tengok CCTV tu, pada CCTV dia boleh lihat maiden yang tak sama, buah ya buah bateri nyala la gitu tak. Tapi tak boleh sebab manusia berasa. Manusia ni bila dia berasa orang tengok dia juh lalu. Jadi juh lalu. Sebab tu kaca je kadang-kadang Pak Hafiz ni dia lihat maiden dulu. Dia punya god tu kan nampak dia buah bateri nampak la tu tak. Anak murid duk kata sambung waya apa ke dalam bilik mudin. Mudin pula jenis auta juga. Dia kata tak tahu nak buat. Dia kata tidak buat lagu tu, anak murid tak dengar. Pecah rahsia tu penuh habis. Ayatnya gitulah. Ana sebut tu tujuan biar kita apa ya Tuhan acak kali dalam ayat Quran sebut innallaha khabirum bima ta. Allah Maha tahu, Allah Maha tahu, Allah Maha tahu. Apa sebut gitu? Kerana kalau mari dalam minda umat Islam ni Allah, akidah Allah Maha melihat dia tu, kalau masuk molek jadi baik manusia tu. Tu kesan dia ni. Orang panggil zikrullah itu. Jadi baik. Kalau tak ada tu manusia jadi jahat. Gitulah nak ayat hubungan manusia dengan agama ni setara tu. Sebab tu Allah sebut di hujung ni, kita kata sebut agria, tiba-tiba mari innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha tahu. Semua pun kalau ayat ni sebelum tu dia melibatkan amalan perbuatan. Cuba perhati dalam ayat Quran. So Allah Maha tahu.
Sebelum tu ada anjuran supaya buat sesuatu. Hak ni buat gapo ni? Kena semok amalan. Kena ambil kira tu. Al-qayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Nabi pernah sebut. Manusia yang bijaksana, bukan sekadar bijak sini, bijak sana. Nabi kata, dia ni bila dia buat sesuatu, dia fikir berguna ke tidak untuk hari akhirat. Tu orang al-qayyis. Hak jenis sungguh. Hak bijaksana. Orang cerdik sengerti lagu tu. Tidak kata buat kerja bermati-mati hanya untuk dunia. Tak. Orang yang bijaksana, dia bekerja ni bukan untuk dunia saja. Hak akhirat tu lebih penting. Sebab tu ulama kata taklih 50-50. Dia kena akhirat mesti dia lebih daripada dunia. Kita kata nak seimbang, dunia 50, akhirat 50. Taklih lagu tu. Dia mesti lebih akhirat. Wala takunu kalladhina nasullah fa ansahum anfusuhum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Apa maksud wala takunu kalladzina nasullah? Janganlah kamu menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Lupa tadi zikrullah. Zikrullah yang paling besarnya, dia duk bahasa Allah, tengok dia semua. Dalam kehidupan kita 24 jam ni, manusia yang paling dekat dengan Tuhan, orang yang sentiasa berasa Allah melihat dia. Ni lah pokok konsep ni lah sebenarnya setengah-setengah ahli sufi jadi sesat. Dia terlajak, dia duduk berzikir tu juga tu, dia berzikir siapa bertahun-tahun dia berzikir nak sumaria tu. Sedangkan Nabi ajar nak supaya kita ingat pada Tuhan dengan amalan. Doa Nabi ajar, semaya sunat Nabi ajar, semaya wajib. Lepas tu banyaklah benda Nabi ajar dalam kehidupan. Misalnya kita bekerja seperti biasalah. Bangun waktu subuh baca doa, nak mandi baca doa, sudah mandi baca doa, tengok cermin baca doa, habis baca. Tu cara ingat Tuhan. Bukan jangan cara duk ngatik dalam hutan dalam gua, la ilaha illallah dah. Bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Subuh dia mari, akhir sekali dia nampak Tuhan belaka. Orang tanya dia, apa dia lagi jubah tu? Allah dia tu. Enggak ada bubuk kaca dalam lubang jambe ada ke dia? Bubuk kaca tanya dia. Dalam lubang tanah. Dia kata Allah di mana-mana. Jadi bubuk ni pun nak uji dia. Dalam lubang tanah tu ada ke dia? Dia pun senyap. Dah kan ni kata Allah ada belakang mana-mana. Dia kata tak boleh tempat kotor. Mana Tuhan tak ada situ? Kau lagu mana? Konsep dia tu tak kena. Konsep dia tu tak kena. Padahal Nabi ajar kita nak suruh ingat Tuhan ni. Mana kita ubah amalan kita tu, kita buat kerana Allah. Setiap amalan yang kita buat, amalan biasalah. Semaya, puasa tu itu ibadat khusus. Amalan lain, naik kereta, mula dengan kaki kanan. Hak boleh kaki kanan lah. Berat tu. Naik motor, baca bismillah, baca doa. Itulah maksud zikir. Zikir Nabi ajar. Itu zikir Nabi ajar. Nabi tidak ajar siapa berzikir ni maksudnya kena pergi ke satu tempat sampai setahun baru tubik. Ada hak sesak ni, dia sakit dia mari berubat sini, dia orang Kedah. Mati dah dianya. Hak sesak sufi sesak hak dia berzikir kan jadi bangun melecah tu, jeguk patu Jepun gok gitu. Siapa pegang dia, kocok dia, cabut serban tu kan. Syekh Majdzub tu. Dia sakit mari berubat di hotel apa ni, bukan hotel ni, KBMC. Saya cerita dia tu Syekh Majdzub mari sakit. Dia kaya. Dia tu 5 tahun duduk lautan. Duduk berzikir, tubik cari makan. Lepas tu duduk lautan. Dia buat rumah kecil duduk berzikir. La ilaha illallah berzikir. Lagu tu cara ingat Tuhan. Nabi tak ajar gitu. Lepas tu kita kata salah ke? Tidak salah, cuma tak betul. Hak Nabi ajar lagu lain. Nabi ajar lagu mana? Nabi ajar lagu mana cara berzikir? Nega kerana Allah, niat kerana Allah, ikut syariat. Itu zikir. Lepas tu malam-malam hak nak duduk tersimpuh, kita kata nak duduk selah ada juga. Tu pada waktu sebelum subuh. Nabi ajar. Tu Nabi tunjuk. Tu orang panggil sunnah Nabi. Jadi hak pergi dalam hutan tu, itu bukan sunnah Nabi. Lepas tu sunnah ke apa dia ustaz? Sunnah hak tidak sunnah Nabi lah. Iyalah sunnah ke dia? Apa-apa dia tanya, dia nak jawab hak tepat gitu. Payah nak kata royak puas hati pula. Orang kata tidak sunnah Nabi, kata sunnah ke dia? Kalau kita royak dia puas hati. Pelik apa ni?
Dia sensitif tapi suka tanya orang. Jadi kita kena faham sebab kita ni tak misalnya kita jual kedai kopi, buka restoran apa. Tu zikir belaka. Hak tu Nabi ajar. Cari rezeki halal boleh pahala. Ingat tu setiap kali duk goreng tu tak goreng bismillah. Ingat sama tu bismillah. Ingat tu nak jaga kebersihan makan ni. Fikirkan kepada kualiti makan. Semua tu zikir belaka tu. Sebuah buku yang khusus Syekh Yusuf Al-Qaradawi tulis buku khusus bab tu. Bagaimana zikir dalam kehidupan ni. Al-qiyam wal akhlaq fil intaj wal ittisal. Bagaimana kamu nak nilai-nilai Islam yang ada dalam perekonomian dan produktiviti. Kita mengeluarkan produk. Maknanya dalam bab kita kata perniagaan, pengeluaran. Kita ni hijau. Buat wahulu ke, buat akak ke, tak misalnya. Lah ke mana nak boleh pahala? Waktu tu dah buat mari kita sikit tu dah boleh pahala tu. Nah. Sedekah bui ke bapak kita tu nah. Waktu tu dah boleh pahala tu. Hak lain. Kena ingat tu lah maksudnya kau jaga kebersihan. Ada pernah sekali pengalaman saya. Ada seorang tu dia masuk cicak jatuh. Saya tengok. Saya kata kena cuah ni tak boleh. Oh dia kata paruk ni semua. Dia pakai jual gitu. Hancur lebur cicak menggula tu gelegok. Saya kata saya dia kata dia ni dia tangguh dosa orang tu tahu berat benar ni. Oh, memang tak jumpa dah cicak lah tu nya hancur lebur. Adalah satu masa saya duduk mengaji dulu. Saya kata orang itu kata tak boleh dosa ni haram ni kijak lagu ni. Dia takut rugi. Cicak saya kau jatuh. Saya nampak dum jatuh. Oh. Kita kata tak boleh lagu ni. Ya, dia kata berat tu lah ni. Buat apa habis. Tak ada modal hari ni tu. So, kau nak hutang. Tu pengalaman saya sendiri tu. Lepas tu ayah saya berat lagi. Selepas orang dia tak pakai budu pakai hari ni. Dulu buat budu ke dia tak bawa pokok gitu. Guna kerek lagu kan. Tubik bewok. Besar main. Dalam kerek kau tu budu. Oh, muka ayah saya ni buah budu orang Kelantan tak buah budu. Kena duduk luar, duduk Kelantan. Oh, dia kata tobat dah aku tak pakai wudu tu. Pakai ni tak pakai wudu. Itu ingat ke bewok. Maknanya kalau orang Islam dia sepatutnya dia tak boleh, dia kena jaga makanan ni sebab kita nak hidayah kepada orang. Kena jaga dosa kita. Siapa ayah saya royak ke dia, bewok tu bit dalam lagu tu. Mungkin banyak puluh-puluh ni. Puluh-puluh kayak lagu buat wudu. Bukan buat wudu nak makan, buat wudu komersial ni. Untuk sebagai sumber pendapatan, perniagaan. Enggak dulu dia tak kaya dia tudung dengan daunnya gitu kan. Jadi dia bewok gitu sebagai kolonel dia jadi. Duk berenang dalam tu. Dahsyat Tapi lah ni tidak, dia kena jagalah kebersihan tu. Jadi kalau kita tak jaga kebersihan, maka kita berdosa. Tak boleh pahala. Kalau kita jaga, boleh pahala. Itu makna zikrullah itu. Lepas tu kena ada juga berzikir kita, bermunajat kita direct dengan Tuhan. Tak buat benar. Ada juga sebab tu Nabi ada buat tengah malam. Sebab tu Sayyidina Umar bila tengah hari dia ada orang duduk berzikir gitu, dia nak pekong anak batu. Mu nak berzikir tengah malam lah. Buat kerja. Umat Islam ni dia mesti dia produktif. Umat Islam ni sikap dia bukan pasif umat Islam. Tidak. Ni kononnya untuk zikrullah tengah hari dia orang semua duk kerja, dia duk ngatik di masjid. Sayyidina Umar ambil anak batu. Kalau mu tak turun atas masjid nak pekong mu. Sayyidina Umar sebagai khalifah turun kau tu pergi kerja dia. Boleh pahala ke kerja tu zikir. Dan nak berzikir lagu tu tengah malam lah, pukul 3 bangun. Ni tidur apa mampu dah. Nah, tidur tak apa-apa. Jadi hot tu. Jadi kalau kita tengok amalan sahabat betul-betul serupa dengan cara Nabi ajar. Tengok Abu Zar Al-Ghifari, nampak cenderung ke arah hidup secara abid lagu tu kan. Memang tak sesuai. Akhir sekali dia lari pergi ke Rabzah. Pergi ke kawasan pada ragu milik negara, ujung kampung, tempat tak ada orang. Pergi situ. Sayyidina Osman kata, bila dia minta nak pergi Sayyidina Osman kata molek lah. Sebab apa? Sebab Abu Zar ni memang dia hidup cara zuhud sungguh, sufi sungguh lah. Dia kata orang lain pun kena begitu juga. Tak boleh ada piti, tak boleh ada harta. Bangun celak mata tu molek-molek tak ada harta. Kita kena yakin tu tak usah ni pakai comel-comel ni. Dia nak pakai seperti Sayyidina Umar, baju soyak tapun jahit gitu.
Dia marah kepada orang pakar-pakar yang comel. Dia balas dengan pegawai-pegawai kerajaan yang pakar semak ni. No. Jadi tak sesuai lah. Untuk dia seorang tak apa. Akhir sekali dia lari pergi ke Rabzah, nama satu tempat. Tu. Sebab Nabi ajar tak apa tu, boleh. Lepas tu kita nak ambil sikap sepuasa normal kita boleh juga. Tapi jangan kita. Jadi untuk masyarakat awam dia ada standard dia. Sebab tu kalau kita tengok dalam agama, kalau pendapat jumhur dia ringan. Pendapat jumhur ulama dia ringan. Hak tu sesuai untuk masyarakat. Kita boleh hidup dengan makan sekali sehari, pakai yang beli pasal malam walaupun mungkin besar. Apakah semua orang berada di tahap itu? Tidak, kita boleh hak biasa. Jaga halal dan haram pun sudah termasuk dalam zuhud dah ulama kata. Salah satu makna zuhud, makna warak ini mengikut ulama hak umum. Hak semua orang boleh ikut. Orang tak ngaji setara mana pun boleh ikut. Kita terapkan amalan hidup dia, penting jaga halal dan haram. Hak tu sudah masuk dalam takwa dah. Itu tarikh yang paling minimal. Untuk orang awam hak tu tak apa dah. Jadi patut kita nak ambil lebih lagi peringkat tinggi untuk peribadi. Kalau kita nak paksa orang, kita akan bermasalah. Gitu kan. Baik, seterusnya, wala takunu kalladzina nasullah, janganlah kamu menjadi seperti orang yang mana mereka lupa kepada Allah. Ai taraku amruhu, maksud orang yang lupa kepada Allah ini maksudnya mereka meninggalkan perintah Allah, walam yubalu bi taatihi, dan mereka tidak peduli untuk taat. Malah tak ada dalam agenda hidup dia nak taat kepada Allah. Umat Islam ni agenda pertama hidup dia bila bangun pagi tu apa dia? Sebab tu bila bangun pagi dia semaya subuh. Semaya subuh tu ringkas berapa minit ya? Pukul berapa? Kita atas sejam lebih kurang waktu subuh dah, subuh waktu maghrib pendek panjang sikit kali. Dah lebih kurang lah. Bangun pagi. Masa itulah sibuk nak pergi, tapi kena semaya subuh 2 rakaat. Gapo dia tu isyaratnya? Kita memulakan agenda kita setiap hari itu dengan zikrullah, dengan taat kepada Allah. Itu maksud. Jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kita kena fikir kita ni nak taat Tuhan lagu mana. Mana setiap kali nak pergi kerja tu ingat lagu mana nak supaya jadi taat kepada Allah hari ni. Tu kena ada sama. Hak tu sebenarnya zikirnya. Hak tu zikir. Ni gak zikir pelik lah ni, zikir pelik. Mana kalau kita ni otak tak kuat tak boleh nak berzikir lah ni. Cuba tengok zikir tu lah. Dia faham okey. Ada berzikir dia buat macam bola. Gitu zikir. Zikir pelik kalau tengok ke atas macam obo-obo dalam laut. Gitu go. No. Paruk. Hak tua pula tu. Anak kelih pun nak suka, tapi molek juga ada kita tengok. Bukan molek, tak molek lagu tu. No. Cuma hilang ngatuk lah. Kita duk baca-baca rasa sakit-sakit kepala kita buka tengok, dia duk ngatik lega rasa. Nak suka. Tak payah kita tengok Raja Lawak lah. Pakai kelih hak tu bahasa lain. Pelik sungguh lah. Tak tahu mari mana. Tapi dia kata tak apa tu. Sebab apa? Sebab dia kata bila kita gerak semua anggota dia boleh pahala. Lagi ni kalau kita duk ngatik la ilaha illallah tak banyak pahala sebab anggota kita tak gerak banyak. Ni kan gerak pahala perlu hujat tu. Gitu. Boleh pahala banyak lagi. Lepas tu dia kata pergerakan ni lah sebenarnya dia merangsang minda manusia. Tu hujah dia. Adalah orang interview dia. Hisham Kabbani tu ya. Bila orang interview dia, kenapa? Dia ni zikir dia ni dalam bentuk bergerak-gerak, bernari-nari. Dia kiyah dengan pergerakan alam semesta ni. Kalau agak-agaknya kalau mana-mana planet ni terhenti pergerakan dia, apa berlaku pada rosak sistem alam. Dia kiyah tu. Kalau orang kata, dia kata kita mula uduh lah. Kalau orang jegah, dia kata backing. Adakah dia kiyah ibadat dengan pergerakan planet di angkasa ni? Dia kena bergerak. Sebab bergerak tu dia boleh menghasilkan sinergi tenaga dia tu. Sebab kita api. Kalau orang zaman dulu, orang zaman batu kan, dia genyeh-genyeh tu biar api. Sebab genyeh tu berlaku pergerakan. Supaya juga lah ni orang motivasi kan. Dia ambil lilin, dia letak ketah. Letak gitu sementara terbakar ketah. Tapi kalau dia gerak ketah, tak terbakar. Makna pergerakan itu dia menghasilkan tenaga, menyebabkan api tidak dapat membakar ketah tu. Noyanya kita bergerak gitu. Semakin ingat Tuhan lagi. Ingat sampai luar biasa. Memang luar biasa sungguh kita kelih pun. Apa diri bulu amor kita kelih. Tak luar biasa mana lagu tu. No. Ni lah orang panggil niat molek tapi cara tu tak kena.
Cara kalau benda tu molek dah, nabinya buat dah. Sahabat beratus ribu, Hafiz Ibn Hajar kata, tak ada seorang pun ngatik pasal tu lenggek lagu tu. No. Oh, kalau tengok sokor ni hari Jumaat ni anak nak pergi tunjuk di macam lepas Jumaat pukul 3. Nak ajar cara ngatik hak kelas sikit. Oh, ngatik lagu ni. Mana kalau tu email 90 tahun lah kata tak boleh jadi tu email tadi ni. Ngatik pasal tu untuk orang muda. Oh, berat. Ada selagi, ada selagi teruk semua tu parut sungguh. Oh, ni popok arkas. Dia tunjuk dalam ketika dia zikir lepas semaya. Dia panggil zikir panah syaitan. Oh, parut tu. Oh, tu berat pada hari ni. Main nak Syamandi pun neng tengok. Popok dia ni anak kelih pun nak sokong. Tu email lucu. Tu depel. La ilaha illallah. Tubik rok tangan. Tak aku ni mana lah serai syaitan aku depan. Kok kiri ada pula lucu pelik. Anak-anak kelih dia tiru kata berkata berat. No. Memang budak sokong lah aku tu. Betul-betul nak sport turnamen. Anak nanti anak tunjuk sekali pelik. Atau ni anak jumpa dalam internet ni dia tempat arkai buat ni. Dia panggil zikir jurus syaitan. Jurus untuk pedih syaitan. Tapi dalam hati dia kejam mata makna dia tu kosak masa waktu gitu macam dia lawan syaitan. Maksud dia nak lawan syaitan juga. Tapi kalau belah tu umur tu dok. Kita tengok orang duduk buat senam aerobik letih kat ledah. Orang ni parut lagi. Parut macam-macam mari ke tempat kita lah ni. Apa yang mari serang negara kita? Apa yang lagu tu? Cuba kita fikir ada. Lagu tu kalau kita duk ngaji hadis ada ke lagu tu? Kita duk ngaji Quran, ngaji hadis beratus ribu hadis. Imam Bukhari kata hadis Nabi ni hak dia masuk dalam telinga dia. Hak dia pegang tu tak banyak tapi hak dia masuk dalam telinga dia baca, dia tengok 900 ribu lebih hadis. Sepanjang sejarah dia mula-mula baca hadis sampai dia mati, 900 ribu lebih hadis dia teliti. Termasuk maudhu' semua. Akhir sekali dia buat saringan ambil dalam kitab sahih dia tu. Mana 9,000 lebih. Tapi hak dia belajar, hak dia ambil maklumat hasil perjuangan hidup dia sampai mati 900 ribu lebih. Tak ada lagu tu. Tak ada tu. Orang buat hadis maudhu' pun tak ada. Kalau kata menari-nari, sebut kata bergerak tubuh, hak tu ada hadis. Tapi tak kuat hadis tu. Ada. Sampai setahu tu, ni nari pakai skirt musing. Hak jatuh pakai skirt. Allah bengok sungguh Tapi dia kata tarikat tu. Tarikat. Anda rasa kalau kangaroo kelih pun dia menopak tu pelik sorang. Tapi tempat kita ni ada. Anda tahu tempat kita ni ada buat gitu. Ada buat. Jangan kita kata tak ada. Ada. Anda tahu tu. Cuma nak ambil gambar tak boleh. Dia tahu. Anak-anak masuk dia tahu. Mana anak nak masuk tu kena ada orang recommend. Tak siapa dia nak recommend kita. Kita duduk berdiri dan nak hari. Kita kena ada. Dia balas kebaca. Anak nak pergi dah. Kawan ni ngajar di masjid nampak molek. Padahal tu amalan dia tengah malam. Yang itu main. Malas sebut nama lah. Tapi kita rakyat ke email kata tak ada bukti. Tu email ni pun nak bukti supaya seterai bulan purnama bagi akidah lagu ni. Nak cari mana? Teruk tu lagu tu. Fa'ansahum anfusahum. Jadi dengan sebab mereka lupa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala buat jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ai ja'alahum nasina laha bisababi nisyanihim lahu falam yashtaghilu bil a'mal allati tunjihim minal adab wa kila nasullaha fil rukha fa ansahum anfusahum fish syada'id. Apa maksud Allah melupakan mereka terhadap diri-diri mereka? Maksudnya Allah jadikan mereka lupa bagi diri mereka sendiri. Mereka buat amalan tak teringat. Aku ni selamat ke tidak dengan buat amalan? Jadi lupa benda tu. Dengan sebab lupanya mereka kepada Allah.
Mereka menyebabkan, maka dengan sebab itu mereka tidak sibuk melakukan amalan-amalan yang boleh menyelamatkan mereka daripada azab. Kenapa kita tengok, kenapa manusia ni kadang-kadang perjuangan hidup dia duk melakukan amalan yang kira-kiranya amalan itu bid'ah lah. Amalan itu tidak boleh menyelamatkan dia daripada azab Allah. Kenapa? Itu sebenarnya merupakan satu fitnah, satu azab awal atas dunia lagi. Dia tak mikir perbuatan dia buat ni sekiranya habis masa ni sepanjang hayat dia habis, tiba-tiba hak tu bukan amalan yang menyelamatkan dia daripada api neraka. Berat tu manusia gitu tu. Dengan dikatakan oleh ulama, Allah lupa kepada mereka. Mereka lupa kepada Allah ketika mereka senang. Maka Allah melupakan mereka terhadap diri mereka ketika susah. Jadi Allah tak cara, ketika susah Allah tak cara, Allah tak tolong dia. Selama mana manusia ketika susah dia jadi kufur kepada Allah, ketika dia susah dia jadi tak semaya. Ramai manusia gitu. Dia semaya ketika senang. Ni maknanya orang ni orang yang bermasalah. Sepatutnya ketika susah telah kita berapat dengan Tuhan, sepatutnya. Tapi tidak jadi gitu. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ai al-kharijuna an ta'atillah. Yang dimaksudkan orang-orang fasik di sini adalah orang yang tidak taat kepada Allah. Kharijuna an, orang yang tidak taat kepada Allah, keluar daripada mentaati Allah. Itu maksudnya. Jadi mudah-mudahan dengan beberapa ayat yang kita bincang ni lebih memberi kekuatan kepada kita untuk beramal dengan amal yang soleh. Sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan macam mana sekalipun. Gitulah kita berhenti start. InsyaAllah kita sambung semula. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.